Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Rebah Yazini bin Tengah. Saya Muhammad Syafiq Ikwan bin Hamzah dari kumpulan yang bertajuk Sistem Otot akan menerangkan alat bantu mengajar tentang guru kesat yang disediakan oleh saya dan rakan-rakan mengenai sistem otot. Yang pertama ialah yang terdapat dalam ini ialah kehadiran pelajar, pengenalan, objektif, jenis-jenis otot, kecederaan, penyakit, kuis, latihan, video, kesimpulan dan guru. Pada bahagian kehadiran, mana permulaan, sistem ini ialah untuk mengisi kehadiran pelajar. Pelajar perlu mengisi Google Form yang disediakan seperti nama dan kelas. Yang kedua adalah introduction. Iaitu pengenalan untuk sistem otot. Seperti yang kita tahu, sistem otot mempunyai beberapa jenis dan ini memudahkan pelajar untuk menambahkan pengetahuan tentang sistem otot. Okey, untuk objektif pula ialah kita akan terangkan jenis sistem otot, senaraikan fungsi otot, huraikan penyakit dan kecederaan yang berlaku pada otot. Jenis-jenis otot yang terdapat dalam sistem otot. Terdapat 3 gambar yang disediakan, iaitu otot rangka, otot lembut dan otot kardiak. Mana otot rangka ialah otot rangka dapat membantu pergerakan manusia dengan memendek dan memanjangkan otot sebagai tindak balas sebagai sistem saraf. Otot lembut pula, otot lembut terdapat pada organ-organ dalaman yang mempunyai rongga dan pengecukan yang tidak dapat dikawal. Fungsi otot lembut dirangsang oleh input yang bergerak melalui sistem saraf autonomi kepada otot lembut. Mana otot kardiak pula, otot kardiak hanya terdapat pada myokardium, iaitu lapisan tengah daripada 3 lapisan dina jantung yang mengejut hasil daripada tindak balas isyarat sistem pengaliran jantung supaya otot kardiak terhasil daripada sel kardiotes yang berbentuk satu rangkaian yang bagi memudahkan pengecutan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kecederaan. Okey, untuk kecederaan kita mempunyai 3 iaitu lacration, contusion dan strain. Okey, untuk strain ialah kecederaan regangan berlaku apabila serat otot tidak dapat menahan daya tegangan berlebihan yang diletakkan di atasnya dan oleh itu umumnya berkaitan dengan tindakan otot insentrik. Okey, untuk seterusnya adalah contusion, iaitu kekecutan berlaku apabila terdapat daya tekan pada otot dan biasanya berlaku dalam sukan kontak. Dalam bola sepak, ketika dua pemain bertembung lutut hingga paha dalam terjahan. Okey, untuk lacration iaitu laserasi. Laserasi berlaku apabila otot dipotong oleh objek luaran. Ini biasanya berlaku semasa kemalangan trauma seperti lalu lintas, jalan raya atau kemalangan industri, iaitu seperti luka-luka dalam. Okey, untuk penyakit, terdapat penyakit yang terdapat dalam sistem otot iaitu polymyositis, dermatomyositis, muscular dystrophy, myasthenia gravis, amyotrophy, rhabdomyosis.
iaitu S, kita pilih polymyositis, iaitu sekumpulan penyakit otot yang menyebabkan keradangan otot dan tisu yang berkaitan dengannya, termasuk saluran darah. Seterusnya ialah dermatoyositis, iaitu penyakit otot radang yang jarang berlaku yang mempengaruhi orang-orang dari segala usia ataupun jantina, walaupun lebih sering dilihat pada wanita. Okey, seterusnya ialah distrofi otot, sekumpulan penyakit otot yang diwarisi. Keadaan ini semuanya menyebabkan kehilangan dan kelemahan otot. Okey, seterusnya ialah myasthenia gravis, iaitu penyakit neuromuskular yang menyebabkan kelemahan otot rangka akibat gangguan komunikasi antara sel dan saraf. Okey, seterusnya adalah amyotrophy lateral, iaitu disebut penyakit Lou Gehrig, adalah sekumpulan penyakit neurologi yang jarang berlaku yang mempengaruhi sel-sel saraf di otak dan saraf tunjang. Okey, seterusnya adalah rhabdoyosis, penyakit otot yang menyebabkan kerosakan otot rangka. Pecahan ini menyebabkan pelepasan myoglobin dan aliran darah, protein yang menyimpan oksigen di otot. Seterusnya ialah video. Video adalah untuk memudahkan pelajar lebih memahami tentang tajuk yang diberikan, seperti pelajar dapat membuka video-video tersebut bagi mendapatkan nota-nota yang ringkas dan padat tentang tajuk yang diberikan. Seterusnya ialah latihan. Latihan ialah di mana pelajar perlu membuka latihan yang saya sediakan berikut yang berbentuk Google Form dan dapat menguji kefahaman pelajar dengan beberapa soalan yang diberi dan dapat mengulang kaji. Seterusnya ialah kuis. Kuis yang saya sediakan ialah jenis kuis Kahoot, aplikasi Kahoot yang mudah untuk pelajar menggunakan bagi menguji kefahaman pelajar dengan cepat tanpa melihat nota yang diberikan. Untuk bahagian kesimpulan pula, terdapat satu kaedah kesimpulan yang saya sediakan, iaitu saya menyediakan tapak untuk pelajar untuk membuat kesimpulan dengan meletakkan pendapat mereka dari segi teks, gambar, peta itin dan sebagainya di dalam tapak yang disediakan. Seterusnya adalah guru. Guru yang terlibat dalam pembikinan Google Site ini ialah saya sendiri, Muhammad Syafiq Kamil Hamzah. Seterusnya Muhammad Afiq Ikmal bin Hazar. Seterusnya adalah Siti Nasuha bin Hasmadi. Itu sahaja daripada pembintangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.